Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di rancangan Akidah, Syariat dan Tasawuf. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan suatu topik yang hangat dengan nama iaitu bahaya akidah tajsim dan tashbih. Apa yang dimaksud dengan tajsim dan tashbih dan kenapa ia bahaya? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kerana perkataan tajsim dia berasal daripada root word ataupun asal perkataan jassama yujassimu tajsiman yang bermaksud jisim atau jassama menjisimkan. Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala berarti berkepercayaan Allah Subhanahu wa taala ini berjisim. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan tashbih dari perkataan syabbaha yusyabbihu tashbihan dengan maksud menyerupakan Allah dengan makhluk. Akidah ini dipanggil di dalam bahasa Inggeris dengan istilah anthropomorphism. Anthropomorphism iaitu sebuah akidah kepercayaan di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai makhluk. Iaitu suatu akidah yang menganggap bahawa Tuhan yang Maha Esa itu seperti makhluk, sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Dan akidah ini adalah akidah yang sangat-sangat berbahaya dan bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak? Kalau kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, tentulah kita mempelajari akidah sejak dari kecil dengan akidah bahawa kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang wajib dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat wajib bagi Allah adalah Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Inilah sifat yang akan kita bahas sekarang. Apakah itu sifat al-mukhalafah lil hawadisi? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mesti berbeza dengan makhluk. Iaitu dia mesti disucikan dari segala persamaan, sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya, sama ada pada af'alnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak sama dengan mana-mana zawat ataupun zat-zat makhluk. Dia tidak jauhar, tidak berupa atom, tidak berupa jauhar, tidak juga bergabungnya jauhar menjadi jisim. Dia juga tidak bersifat arad, maksudnya zat Allah tidak memiliki sifat arad, iaitu sifat yang baru terjadi dari tidak ada lalu ada. Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak sama seperti makhluk disucikan, iaitu Allah Subhanahu wa taala kudrahnya tidak seperti kudrah makhluk. Sama maha mendengar tidak sama dengan makhluk. Kalam tidak sama dengan makhluk. Kalamnya tidak bersuara, tidak berhuruf. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, ulama salafus salih yang terkenal, meninggal tahun 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi, di mana Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak berhuruf, tidak beralat, kerana alat dan huruf itu adalah makhluk. Ini, dan kalam Allah ini bukanlah makhluk. Itu kata-kata Al-Imam Abu Hanifah. Maka kita tidak boleh anggap sifat Allah seperti sifat manusia. Lalu af'al Allah juga disucikan daripada segala persamaan dengan af'al makhluk.
Dalam erti Allah SWT memberi rezeki tanpa ada batas. Berbeza dengan kita, sekaya apapun kita, ada limit kita. Dan lain-lain tuan-tuan dan puan-puan. Perbahasannya lebih dalam seperti menciptakan, khalqun, mematikan dan lain-lain. Semuanya itu af'al Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa di dalam af'alnya. Maka kalau kita mengetahui ini, apabila ada yang menganggap ustaz, akidah yang betul itu Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti makhluk. Macam mana boleh seperti makhluk? Dia ini beranggota, dia ini ada kaki, ada tangan, ada wajah dan lain-lain. Maka ketahuilah akidah ini akidah yang sesat lagi menyesatkan. Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia sampai menjisimkan Allah dengan jisim yang soreh, dengan mendeskripkan atau menyamakan seperti kata-kata di dalam bahasa Arab, Allah SWT jismun kal ajsam, Allah SWT ini jisim seperti jisim-jisim yang lain, maka ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa golongan ini jatuh dalam lembah kekufuran. Walau bagaimanapun kita tidak boleh mudah mengkafirkan, melainkan dia kena bawa, dihadapkan di mahkamah untuk dipersoal dan ditanya sehingga mengetahui apa hati dia sebenarnya berbicara tentang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka insya-Allah kita akan jelaskan pada segmen setelah ini macam mana boleh muncul pemikiran anthropomorphism atau pemikiran tashbih. Sekian, kita jumpa lagi, kekal bersama kami di rancangan Akidah, Syariat dan Tasawuf. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di rancangan Akidah, Syariat dan Tasawuf. Dan kita pada hari ini meneruskan perbincangan dengan perbahasan bahayanya akidah tajsim dan tashbih. Hadirin wal hadirat penonton yang dirahmati Allah sekalian, definisi tajsim dan tashbih telah kita uraikan pada segmen yang lalu. Maka kita akan masuk pada segmen kali ini, iaitu bagaimana akidah ini atau kemunculan puak tajsim dan tashbih ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ia sebenarnya berasal daripada iaitu golongan yang dipanggil dengan Hasyawiyatul Hanabilah pada zaman dahulu. Siapakah Hasyawiyatul Hanabilah? Iaitu mereka ini menisbahkan atau menyandarkan diri mereka kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bermadhab dengan madhab Hanbali. Hanya sahaja mereka tergelincir daripada akidah yang benar dan jatuh di dalam budaya menjisimkan Allah. Sebab itu mereka dipanggil sebagai Hasyawiyatul Hanabilah, golongan terpinggir di kalangan madhab Hanbali. Benarlah kata-kata ulama bahawa ada dua imam tokoh yang hebat ahli sunnah wal jamaah yang dihormati, akan tetapi nama mereka dicemarkan oleh pengikut-pengikut yang menyeleweng. Siapakah dia? Pertama, Imam Ja'far As-Sadiq. Dia adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi dikorup atau namanya dicemarkan oleh pengikut-pengikut atau dipanggil dengan atba'us su', iaitu pengikut-pengikut yang jelek, pengikut-pengikut yang tak baik. Sehingga kan nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq terikat sampai hari ini dengan golongan Syiah misalnya, yang jelas-jelas bukan termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab Hanbali. Beliau adalah murid kepada imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga berada pada landasan yang benar ahli sunnah wal jamaah. Beliau dicuba, telah dihukum oleh golongan Mu'tazilah kerana inkuisisi ataupun mihnah
tentang perbahasan, iaitu perbahasan khalqil Quran atau Quran itu makhluk yang dipaksakan oleh golongan Mu'tazilah terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal enggan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan Al-Quran iaitu kalamullah itu adalah kalam yang qadim. Akan tapi ada atba'us su' telah mengkorap nama Imam Ahmad bin Hanbal sehingga kan ada orang-orang yang bermazhab Al-Hambali di belakang mereka, akan tapi ikut membawa akidah tajsim dan tashbih, menjisimkan Allah atau mentashbihkan Allah, iaitu mengatakan bahawa Allah menyerupai makhluk. Dan ini adalah perbuatan yang jelas-jelas ditolak. Bahkan golongan Hasyawiyatul Hanabilah ini sanggup mengarang kitab. Misalnya, iaitu Al-Imam As-Sijzi'i. Dia mengarang kitab di kalangan mazhab Hasyawiyatul Hanabilah ini, mengarang kitab menolak golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa kalam Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalam Allah itu qadim, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Malah As-Sijzi'i ini dia menulis kitab menolak pandangan tersebut dan mengatakan kalam Allah mestilah bersuara dan huruf walaupun qadim. Dan ini adalah pendapat yang ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia sendiri di dalam kitab itu mencaci maki ulama Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri yang meninggal jauh sebelum beliau, sekitar 100 tahun sebelum beliau, iaitu meninggal tahun 324, dan Sijzi'i ini dia meninggal pada tahun 400 lebih. Mengapa gejala ini boleh muncul, boleh lahir? Adalah kerana mereka terkenal sebagai golongan literalis. Literalis itu adalah golongan yang memahami teks atau nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman literal tanpa menggunakan adawat ataupun ilmu-ilmu alat bahasa untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Di mana Al-Quran iaitu diturunkan dalam berbahasa Arab, sehingga kita perlukan ilmu bahasa Arab untuk memahaminya dengan kefahaman yang betul. Begitu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kepada kita dalam bahasa Arab, maka kita perlu memahaminya dengan makna yang betul dalam bahasa Arab. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Imran bahawa Al-Quran ayat ini ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Apa yang dimaksudkan dengan muhkamat? Muhkamat ini yang maknanya dah pasti dan tidak boleh difahami dengan makna yang lain. Maksudnya dah jelas, ikut seperti itu. Maknanya juga muhkam. Sedangkan mutasyabihat, makna dia ada tashbih, ada syubhat. Maka di dalam ayat inilah Allah SWT juga berfirman, tidak ada yang mengetahui mutasyabihat tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang memahami warrasikhuna fil ilmi di dalam ayat tersebut, iaitu waw itu tidak berhenti waqaf, akan tapi dan juga orang-orang yang rasikh, yang pakar di dalam ilmu, iaitu ulama, yang insya-Allah metodologi ini kita akan syarahkan sebentar lagi dalam segmen setelah ini. Kekal bersama kami di rancangan Akidah, Syariat dan Tasawuf. Alhamdulillah, terima kasih kepada segenap penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kekal bersama kami di rancangan Akidah, Syariat dan Tasawuf. Saya bersama Dr. Aiman Al-Akiti. Insya-Allah kita akan meneruskan syarahan penjelasan tentang ayat mutasyabihat yang diambil keterangannya daripada surah Al-Imran tadi, di mana Allah SWT berfirman bahawa tidak ada yang mengetahui makna ayat mutasyabihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu warrasikhuna fil ilmi,
Ada bahagian ulama yang memahami waw itu bukan dengan makna full stop, waqaf, akan tapi disambungkan dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu atau dipanggil dengan ulama. Konun ataupun cara memahami ayat mutasyabihat terbahagi kepada dua atau boleh diuraikan lebih dalam kepada tiga mazhab yang diterima di dalam ahli sunnah wal jamaah. Contoh ayat mutasyabihat itu apa? Seperti di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang zahirnya memiliki persamaan dengan makhluk. Misalnya, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita maknakan literal ayat tersebut, yadun dengan makna tangan. Yadullahi, tangan Allah, fawqa aydihim, lebih tinggi daripada tangan mereka. Orang yang memahami literal, dia kata Allah ada tangan. Dan perkara ini bahaya kerana ia boleh membawa kepada tajsim kalau tidak ditakwil atau difahami dengan cara yang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Maka pendapat yang pertama dipanggil dengan pendapat tafwid. Apakah itu pendapat tafwid? Iaitu orang yang yufawwidu, fawwada yufawwidu, tafwidan, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, maka dia kata apa? Iaitu yadullahi fawqa aydihim, aku serahkan makna dia kepada Allah, aku beriman ini ayat Al-Quran benar dan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala benar, aku beriman dengannya. Ya, makna hakikiyat itu apa? Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana maknanya susah untuk difahami. Ini adalah golongan tafwid, kita panggil ahlut tafwid. Mazhab yang pertama. Dan golongan inilah yang difahamkan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul iaitu Syarah Al-Muqaddimat, yakni Syarhul Muqaddimat oleh Imam Sanusi, yang mana dia mengatakan apa? Mazhab ini adalah mazhabus salaf atau jumhurus salaf, walaupun ada di kalangan salaf yang memilih untuk takwil yang akan kita syarah setelah ini. Dan dia kata ketika mana Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ditanya tentang alal arsyistawa, ar-rahmanu alal arsyistawa, apakah maksud istawa? Qala fi jawabihi, maka dia menjawabnya al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maklum, wal kaifu majhul, kaifnya majhul, wa su'alu an hadza bid'atun, bertanya mempersoalkan atau mula nak sibuk bertanya mengisukan perkara ini adalah bid'ah, dan akhirnya orang tersebut itu dikeluarkan. Yang bertanya tadi dikeluarkan. Maka oleh sebab itu kita mengenal juga golongan yang kedua, mazhab yang kedua, yang mentafsirkan warasihuna fil ilmi di dalam ayat tersebut, yang mengetahui maknanya adalah tidak ada yang mengetahui melainkan Allah dan orang-orang yang dalam di dalam ilmunya yang dipanggil dengan ulama, iaitu mazhab takwil. Apakah itu takwil? Iaitu mentafsirkan atau memindah makna yang primer, makna yang pertama kepada makna alternatif. Contoh yad, tangan. Tangan ini secara literal adalah anggota, dan takkanlah Allah Subhanahu wa taala beranggota. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ini beranggota. Maka ditakwilkan dari makna tangan dengan anggota kepada makna alternatif, iaitu bermaksud kuwah, kudrah, kekuasaan. Seperti halnya di dalam bahasa Arab, begitu juga di dalam bahasa Melayu, kita mengenal bahawa misalnya Melaka jatuh di tangan Portugis. Takkan kita nak maknakan Melaka jatuh di tangan Portugis, Portugis punya tangan, Melaka jatuh, hancurlah orang Portugis tersebut, kan? Tapi kita fahami bahawa maksud tangan di sini bukan anggota, akan tapi kekuasaan. Melaka telah jatuh di bawah kekuasaan golongan Portugis. Begitu juga dalam bahasa Inggeris, Melaka has fallen into the hands of the Portuguese. Kita tak faham makna dengan makna literal. Maka ayat yadullahi fawqa aydihim ditakwil dengan makna iaitu
kekuasaan Allah lebih tinggi daripada kekuasaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi benarkan ayatnya? Benar. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat yang lain, mereka mentakwil. Dan inilah pendapat kebanyakan ahli khalaf atau juga disebut dengan ulama yang kemudian dan diikuti, dan bukan hanya itu, ia juga telah dipelopori oleh ulama-ulama salaf seperti Al-Imam Ibn Abbas dan juga Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabarinya, dan banyak ulama-ulama yang lain. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka dalam hal ini kita boleh tahu benarlah kata-kata Al-Imam Al-Laqani di dalam kitabnya bernama Jauharut Tauhid, iaitu wa kullu nassin aw hama tashbiha aw wilhu aw fawid wa rum tanziha. Semua nas yang memberi kefahaman tashbih atau tajsim, maka tafwidkanlah atau takwilkanlah dan sucikan Allah dari apa-apa persamaan kepadanya. Maka saya tutup sesi kita pada hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.